Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatik وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأعوذ به في الدارين آمين يا رب العالمين. Ada tanda tak tahu mana? Muka surat 3. 3 macam birah kot. Lagi. Saya pasal hak siang pun tanda sini hak jibet. Berapa bulan? Adalah bulan 2 je ni. Muka surat 4 hak atas sekali ke? Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Yang tu ke? Tu noh. Jadi hak tu lah hak benar lah. Kira pakai yang tu lah. Pasal apa saya silap pergi tanda tak bubuh tanda malam dengan siang. Mana? Dia serupa belakang dah. Baiklah. Kita ambil yang atas sekali lah. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala Tuan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kata Tuan Syekh, huraian yang pertama pada pengenalan agama. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Apa dia agama? Baiklah, agama ni ia adalah satu perkataan yang perkataan agama ni kata setengah ulama ia daripada bahasa Sanskrit, bahasa kuno, Hindu kuno. Bahasa Sanskrit ni bahasa lama. Sebab tu kadang-kadang kita dengar agama ni disebut dengan igama, disebut dengan agama, kan? Dulu-dulu sebut macam itulah, agama, igama, hak tu lah. Jadi kata setengah ulama dia agama ni dia daripada bahasa Sanskrit, yang mana u tu pada menunjukkan makna satu.
Bahasa Sanskrit kata u ni pada makna satu. Gama ni ialah tunduk patuh. Tunduk patuh. Jadi kalau kita tengok ugama ni makna dia satu, tunduk patuh. Nah, jadi kalau bahasa kita sebut tunduk patuh pada yang satu. Lebih kurang macam tu lah, betul lah. Nah, betul lah depa bahasa depa bila depa cakap tak balik api kereta. Kan? Kita sebut kereta api. Depa cakap api kereta. Jadi bila sebut ugama, tu satu. Gama tu tunduk patuh, makna dia kita taat pada sesuatu. Apa dia yang kita taatkan? Taat pada yang satu, tunduk patuh pada yang satu. Betul lah tu kalau kita tengok dari sudut ni lah, sudut kata, kalau kata ulama kata bahasa Sanskrit. Baik, kita tengok kata musannif. Bermula ta'rif ugama. Ta'rif ugama, iaitulah ta'rif ugama itu ialah satu ibarat, satu perkataan, yakni satu tuturan dan satu cakapan. Tuturan dan cakapan ini daripada sekumpulan. Sekumpulan makna dia banyak lah, dihimpunkan kepada satu. Sekumpulan dan perhimpunan. Nampak perhimpunan, makna dia dihimpunkan kepada satu sekumpulan. Apa dia? Daripada sekumpulan undang-undang dan perhimpunan undang-undang. Bila sebut agama, dia adalah satu perkataan ataupun satu tuturan ataupun satu cakapan yang datang daripada sekumpulan ataupun perhimpunan undang-undang. Daripada banyak perhimpunan undang-undang ni dihimpunkan satu undang-undang ni di dalam satu kataan, iaitu agama. Undang-undang mana? Undang-undang tu. Undang-undang mana? Bahasa kita ni sebut undang-undang lah, tapi bahasa agama kita sebut hukum hakam. Daripada perhimpunan hukum hakam ataupun undang-undang, yang undang-undang ataupun perhimpunan hukum hakam itu datang daripada Allah Ta'ala. Nampak dah sikit? Nampak dah sikit apa dia agama? Apa dia agama? Agama ni ialah perhimpunan undang-undang ataupun hukum hakam yang datang daripada Allah Ta'ala. Nampak dah? Kita nampak dah. Bila sebut agama, dia kena kepada hukum hakam. Bila sebut agama, dia kena kepada undang-undang. Bila sebut agama, dia kena kepada satu peraturan yang kena kepada tertentu makhluk. Kalau manusia lah, kalau jin lah, dia iaitu peraturan. Daripada mana? Daripada banyak-banyak peraturan, banyak hukum hakam, banyak undang-undang. Himpun semua tu, nama dia agama. Yang datang undang-undang ni, yang datang peraturan ini, yang datang hukum hakam ni daripada Allah Ta'ala. Datang daripada Allah Ta'ala kepada siapa? Datang dari Allah Ta'ala, diturunkan ke atas Rasulnya, Rasul Allah Ta'ala. Segala hukum hakam, segala undang-undang, segala peraturan itu diturunkan ke atas Rasul-Rasul Allah. Turunkan ke atas Rasul-Rasul Allah. Bila turun ke atas Rasul-Rasul Allah, makna dia segala yang datang daripada Allah, Allah Ta'ala perintahkan. Kalau nabinya, Allah Ta'ala perintah beramal dengan dia. Tapi kalau Rasulnya, Allah Ta'ala perintahkan Rasulnya dengan undang-undang dan peraturan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu untuk diamalkan oleh Rasul. Untuk diamalkan oleh Rasul, dan supaya selain pada diamalkan oleh Rasul, diturun ke atas Rasul, makna diamalkan oleh Rasul. Dan supaya bukan kata atas Rasul saja beramal, supaya Rasul menyampaikan akan dia undang-undang, peraturan ataupun hukum hakam itu kepada umat manusia. Undang-undang Allah Ta'ala turun kepada Rasul untuk diamalkan oleh Rasul, dan disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Rasul supaya disampaikan kepada umat manusia.
pada umat manusia. Jadi umat manusia ni yang menerima hukum hakam ni, yang mengikut hukum hakam ni, ialah mereka yang mengikut akan rasul-rasul daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, bila Allah Ta'ala turunkan hukum hakam, undang-undang, maka menerima manusia. Jadi Nabi Adam dengan umatnya, umat dia, umat Nabi Adam. Nah, umat Nabi Adam terhad kepada anak dia, cucu dia. Nah, umat Nabi Adam. Jadi umat Nabi Adam dan umat Nabi Adam ni adalah umat yang pertama. Yang pertama ni terhad kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, anak-anak dan cucu-cucunya. Kemudian selepas Nabi Adam ada seorang Nabi lagi, Nabi Syed. Tapi Nabi Syed ni tak dilantik menjadi Rasul. Jadi Allah Ta'ala kalau bukan Rasul, dia tidak menyampaikan kepada umat. Tapi Nabi Syed dia menerima 50 suhuf, 50 lembaran perundangan daripada Allah Ta'ala. Nah, tapi Nabi Syed tidak dilantik menjadi Rasul. Nah, dia tak dilantik menjadi Rasul. Jadi dia beramal dengan suhuf-suhuf Allah Ta'ala, dan dia bolehlah ajak adik-beradik dia ikut. Tak wajib atas dia menyampaikan hukum hakam Allah Ta'ala, sebab dia bukan Rasul. Tapi kalau Rasul, dia wajib sampaikan. Wajib sampaikan. Nah, baik. Habis daripada Nabi Syed, lepas Adam, turunlah kepada Nabi Idris. Baik, Nabi Idris ni dah keturunan yang ke berapa? Yang kelima keturunan dah selepas daripada Nabi Adam. Selepas pada Nabi Syed tu turun yang kelima, keenam. Baik. Rasul yang menjadi yang diangkat oleh Allah Ta'ala pada ketika itu ialah Nabi Idris. Maka Nabi Idris menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada umatnya sahaja. Ramai anak Nabi Adam, cucu cicit Nabi Adam ni keliling seluruh dunia, dah pada ketika zaman Nabi Idris ni. Tetapi Nabi Idris sampai wahyu kat dia untuk disampaikan kepada umatnya sahaja. Umat dia ialah dari kalangan dia, puak dia. Kalau kata negeri dia lah. Nah, jadi umat-umat terdahulu ialah mereka-mereka yang serta dengan Nabi. Nah, hak mana Nabi ada di tempat tu, itulah umat bagi Nabi tu. Dulu-dululah. Dulu-dulu. Jadi ada Nabi, contoh misal kita kata Nabi ni kebanyakannya di bumi Timur Tengah, sedangkan di bumi sebelah Asia Tenggara ni dah ada umat manusia seluruh dunia. Allah Ta'ala dah sebarkan daripada 80 keluarga yang zaman Nabi Nuh tu, sebar seluruh dunia dah ada. Tetapi banyak dibangkitkan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dari kalangan umat yang di Timur Tengah. Ada tak Nabi dan Rasul di sebelah kita ni, Asia Tenggara? Nah, dalam sejarah tak ada. Dalam sejarah tak ada. Bila dalam sejarah tak ada, pada ketika adanya Rasul ketika tu, contohlah kita kata pada ketika adanya Rasul Nabi Isa alaihi salam misalnya. Nah, maka Nabi Isa dia menyampaikan kepada umatnya di sana. Ni yang kata Rasul. Tempat kita bukan umat Nabi Isa pada ketika tu. Nah, jadi tak sampai wahyu Allah Ta'ala melalui Nabi Isa. Tak sampai. Walaupun melalui Nabi Nuh. Nabi Nuh ni umat yang ikut dia ni 80 pasang. 80 pasang. Maka 80 pasang itulah umat yang selepas daripada Nabi Nuh di banjir besar. Umat ni. Mereka inilah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh untuk menyampaikan wahyunya. 80 pasang ni lah yang dapat. Ni keturunan dia. Ni puak dia. Begitulah Nabi-Nabi yang lain, sehinggalah ke Nabi Isa yang diangkat mereka ini menjadi Rasul, menyampaikan undang-undang hukum Allah Ta'ala kepada umat mereka sendiri. Umat lain tak? Nabi Musa kepada umat dia, Bani Israel. Nabi Ibrahim kepada umat dia.
Nah, umat kepada nabi-nabi yang ada zaman sebelum, daripada Nabi Isa naik ke atas, semuanya syiar Islam mereka adalah kepada umat mereka. Jadi undang-undang Islam, undang-undang Allah Ta'ala turun kepada umat yang ada nabi, yang ada rasul. Tapi bila Allah Ta'ala angkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan jadi rahmat bagi sekalian alam. Maka Nabi Muhammad yang diangkat menjadi rasul ini, dia adalah rasul bagi sekalian alam. Wahyu sampai ke seluruh pelosok dunia. Nah, segala wahyu Allah Ta'ala yang turun kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada sekalian manusia. Bukan umat Arab saja. Nah, Nabi lain-lain kepada umat dia. Tapi Nabi Muhammad terus sampai kepada sekalian umat manusia. Yang mana manusia ada di atas muka bumi ini, selama mana dunia tak kiamat, maka seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada mereka semua. Sampai daripada Nabi, sambung oleh para sahabat, sambung oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, sambung tabi'ut tabi'ut, sampailah kepada kita mutaakhirin. Sampai pada kita mutaakhirin ni, selama mana kita ada ulama, al-ulama warasatul anbiya, yang mewariskan para nabi, makna dia mewariskan ilmu para nabi, menyampaikan hukum hakam Allah Ta'ala. Hak ni jalan yang kita ikut sampai ke dunia kiamat. Selagi ada Quran, selagi ada hadis, selagi ada ulama, selama itulah wahyu Allah Ta'ala akan disampaikan. Itu dia umat Nabi Muhammad, semua umat dia, semua umat Nabi Muhammad. Nah, kita dah tahu umat Nabi Muhammad ni ada dua. Nah, satu ummatul da'wah, lagi satu ummatul ijabah. Ummatul dakwah ni apa dia? Sekalian umat manusia yang sampai dakwah Nabi pada mereka. Mereka masuk Islam tak masuk Islam tak kira, dakwah sampai. Tu umat Muhammad juga. Umat Muhammad juga. Tapi umat ni tak dapat syafaat. Yang dapat syafaat apa dia? Ummatul ijabah. Mereka yang menerima Islam, mengikut Islam dan ikut Nabi. Hak ni yang dapat. Hak lain tak. Kufar tak dapat. Bila tak ikut Islam, kufar. Jadi sampailah seruan segala Nabi ini sampai kepada umat. Tapi Nabi Muhammad, seruan Nabi Muhammad sampai kepada sekalian manusia dan jin, sampai ke semua. Jadi undang-undang ni Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul-Rasul, untuk Rasul-Rasul beramal dengan dia, hukum hakam ni Rasul-Rasul beramal dengan dia. Kemudiannya Allah Ta'ala perintahkan Rasul-Rasul sampaikan undang-undang Allah Ta'ala ni kepada umat manusia untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Baik, ataupun dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, kemudian menyampaikan mereka itu Rasul-Rasul Allah akan segala umat. Segala umat, sampai pada segala umat. Jadi kita tahu dah, segala umat. Maka Rasul-Rasul yang terdahulu daripada Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat mereka sendiri. Tapi sampai kat Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat manusia. Undang-undang sampai kepada sekalian umat manusia. Maka yang sampai kepada sekalian umat manusia inilah semua umat manusia ni, daripada Nabi dibangkitkan menjadi Rasul sampai kepada dunia kiamat, semua manusia dan jin ni nama dia ummatud da'wah. Umat yang menerima seruan Nabi yang sampai kepada mereka ini, seruan Nabi, sampai dakwah Nabi kepada mereka. Kalau mereka menerima dan beriman dengan apa yang Nabi bawa, ini mereka ummatud da'ad, ummatul ijabah. Mereka yang menerima, yang tunduk patuh akan hukum hakam Allah Ta'ala, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul dan hari akhirat, dengan apa yang Nabi bawa.
Ni ummatu ijabah. Siapa dia? Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita. Berapanya ramai? Syukur hak ni pun besar dah. Berapa ramai manusia ada dekat 7 bilion dah dunia ni. Dunia ni dah dekat 7 bilion. Dan kalau kata setengah ulama, kalau dunia ni apabila penduduk dia melebihi 7 bilion, dia tak akan seimbang. Maka dia akan mulalah datang wabak-wabak penyakit yang boleh membunuh. Tu tanda nak kiamat. Tak jauh dah lah. Jadi kita lah ni kena COVID-19, corona. Dulu Toyota Corona boleh naik 5 orang kan? Depan 3, belakang 3, 6 orang boleh naik. Tapi bila berhenti Toyota Corona dulu, turun 11 orang. Pasal cushion panjang tu ya, Toyota Corona tu kan, cushion depan panjang. Gear duk tahan handle, gear duk tahan steering. Cushion depan panjang, boleh duduk 5 orang kali dengan driver. Belakang boleh duduk 5 orang. Buka bonet belakang pula boleh duduk lagi 10 orang. Nyok penuh lah tu, boleh bawa. Betul tak? Sikit lah, tak banyak. Tapi Toyota Corona hak mai lah ni, dia bawa ratus ribu. Lah dah ratus ribu dah seluruh dunia. Dia sekali bawa kali bawa ratus ribu. Makna dia hampir dah. Hampir dekat sangat-sangat. Dekat sangat-sangat dah. Dan kadang-kadang kita pun rasa tak tahu lah, tak boleh lah nak fikir dengan akal lemah kita ni dah. Kita dihalang untuk masuk masjid kerana penyakit. Sedangkan Nabi tengok awan hitam lari masuk masjid. Awan hitam duduk tak mana tu, awan hitam, Nabi lari masuk masjid. Kita penyakit duduk main pakat menyorok lah rumah. Awak tak mati ke dalam rumah? Tak mati ke dalam rumah? Lebih baik mati dalam masjid. Lebih baik mati dalam masjid daripada mati dalam rumah duduk menyorok. Allah tu kata, tengok Masjidil Haram, nak masuk tawaf pun tak boleh. Allahu Akbar. Jadi saya pun alhamdulillah lah, untung kami adalah antara grup terakhir. Sebab saya balik 24 bulan tu, sampai di sini esoknya keluar surat tak boleh keluar, tak boleh masuk. Allahu Akbar, alhamdulillah. Kalau tidak letih, nak pergi mana? Tengok Allah Ta'ala buat sah. Dan kadang-kadang kita berasa juga, Masya Allah, doa mukmin ni seluruh dunia. Doa mukmin seluruh dunia ni kita berasa hebat. Melainkan mereka yang tidak melihat keagungan Allah Ta'ala dan tak melihat kelebihan doa-doa mukmin. Doa mukmin ni adalah senjata utama orang-orang Islam. Senjata utama. Jadi bila kita doa, rupanya Allah Ta'ala makbul. Allah Ta'ala makbul. Salah satu jalan Allah Ta'ala makbul, kita tengok di negara yang mana dia menyiksa Islam, di situ Allah Ta'ala turun dulu. Tu makna dia pelik tu, kita boleh heran tu. Biar pilah hak orang nak kata illumination Yahudi sebagainya, biasalah. Dah lama dah mereka menciptakan segala. Jangan kata apa, gempa bumi pun mereka cipta. Yahudi ni gempa bumi pun mereka cipta. Mereka ciptanya macam. Dari satu sudut, kita tengok sudut kehidupan dunia manusia hari ni, peperangan teknologi dah bermula. Maka teknologi yang paling pantas duk naik lah ni Cina. Dia mengatasi teknologi Yahudi, mengatasi semua teknologi. Jadi senjata yang paling ampuh untuk menghapuskan teknologi Cina ialah melumpuhkan ekonomi. Bagaimana nak melumpuhkan ekonomi? Sebab ekonomi Cina ada seluruh dunia. Macam mana? Jadi kata setengah orang cerdik pandai ni, dia kata Yahudi dan Kristian ni dah lama mereka bersiap sedia dengan senjata yang paling canggih bagi mereka, iaitu senjata virus daripada sistem komunikasi dunia. Mereka boleh tembak virus daripada satelit dan sebagainya. Kalau kadang-kadang kita fikir pelik juga. Allah Ta'ala bagi tak pelik, harus bagi Allah Ta'ala nak buat apa pun. Tapi hak manusia cipta ni, Allah Ta'ala bagi jadi ni, kita fikir pelik.
Dia nak perang dengan China, dunia nampak sangat perang. China sedang menguasai ekonomi dunia, nampak sangat. Dia datangkan simptom yang mana China tak dapat nak kontrol. Penyakit yang China tak dapat kontrol. Apa dia? COVID-19. COVID-19 dia turun di China. Di China. Yang kena pula di tempat yang tak jauh pula dengan tempat dia duk siksa orang Islam. Dia jadi seolah-olah benda tu jadi macam Allah Ta'ala nak tunjuk kat orang kafir. Hampa jangan buat kat orang Islam. Hampa jangan. Sebab apa? Tentera Allah Ta'ala macam-macam jenis. Dia hantar belalang kapal terbang tak boleh jalan. Dia hantar belalang bukan kata hantar burung, hantar belalang kereta tak boleh jalan. Tentera Allah Ta'ala macam-macam. Kalau satu sudut belah pihak Islam, kita lihat Masya Allah, Allah Ta'ala duk hantar. Tapi kita duk tengok kebesaran Allah Ta'ala pada menghantarkan wabak-wabak, menghantarkan balak tentera Allah Ta'ala, menghantarkan musibah-musibah pada musuh-musuh Islam. Kita nampak kat tu. Cuba kita lihat betapa hampirnya dunia kepada akhir. Baru kita ada rasa takut. Kalau tak kita duk rasa bangga. Berapa ramai orang berbangga dengan sebab apa? Tengok doa orang Islam. Hebatnya Allah Ta'ala makbul. Kita duk nampak tu. Cuba kita tengok kalau kata wabak penyakit ni sebenarnya adalah petunjuk awal bahawa dunia ni semakin hampir. Kenapa? Kita tengoklah ni kering panas yang berpanjangan. Yang Nabi habaq dah kemarau esok ni 1/3 daripada kemarau saja ada ayat. Tahun tu ada ayat. Yang satu lagi tak sampai 1/3. Yang satu lagi 3 tahun terus kemarau. Jadi kita tengok dengan panas hari ni Allah, purata hujan turun pun nampak gayak dah. Purata hujan turun pun nampak gayak. Bulan 11 mula 12 1, 2 ni masuk bulan 3. Bulan 3 sepatutnya perubahan monsun. Dia mai perubahan monsun. Patutnya berlaku perubahan monsun. Tapi perubahan monsun jadi 2-3 hari lah. 2-3 hari lah. Hujan main lebat bubu. Lepas tu tak ada. Rupanya hujan ni nak bagi segak sat pokok-pokok yang duk ada. Kita tak nampak benda-benda ni. Tak nampak. Dan kalau kita fikir dari satu teori, kenapa dihalang manusia untuk tawaf di depan Kaabah? Hak ni kita kena tengok betul-betul. Dunia sains tak boleh nafi. Apabila orang Islam berhenti tawaf, bumi akan jadi tidak apa orang panggil apa? Kalau kita panggil pening kepala. Dia tak boleh nak kontrol. Bumi tak boleh nak kontrol diri dia. Dia akan mula menggegarkan dunia, gegar kuat. Nabi kata akhir zaman, tanda-tanda hampir kepada dunia akan kiamat, akan berlaku gempa bumi yang besar di timur. Kemudiannya gempa bumi yang besar di barat. Kemudiannya gempa bumi yang besar berlaku di timur tengah. Yang kata setengah ulama gempa bumi yang besar ni ialah gempa bumi yang berlaku di antara Madinah dan Mekah. Jadi kalau hari ni tawaf sampai musim haji tak boleh buat tahun ni, ni bahaya. Makna dia kita kena dekat lagi dengan Tuhan. Dekat lagi dah dengan Tuhan. Jangan duk paling jauh. Kena dekat lagi. Kena pakat penuh masjid, penuh surau, penuh. Jemaah bagi banyak balik. Sebab dekat. Kalau kita tengok keadaan ni, kalau haji tak boleh buat tahun ni, kita tengok musibah lagi besar akan berlaku. Dia bila terhenti tawaf di Kaabah ni, Allahu Akbar. Kadang-kadang orang tak perasan. Kita bukan flat jet saja. Kita bila kita pergi sembahyang di Masjidil Haram, apabila sampai waktu azan, bila waktu kita sembahyang, kita rasa seperti beralun. Kalau orang biasa pergi sembahyang di sana, dia berasa seperti beralun. Beralun ni sebab apa? Dia seolah-olah bumi ni seolah-olah dia di bawah seketul bola yang digantung dengan tali. Bila dia tengah-tengah pusing, kemudiannya azan, orang berhenti sembahyang, semua tak ada tawaf. Seolah-olah dia break. Seolah-olah dia break. Pada ketika tu orang yang sembahyang pada ketika waktu sembahyang fardu yang semua orang sembahyang, seolah-olah beralun. Bukan flat jet saja. Bukan kita sebab kita naik kapal terbang, tak. Tapi kita akan merasa seolah-olah beralun.
Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya Kaabah bagi bumi ni, bagi bumi. Betapa pentingnya Kaabah bagi bumi ni. Sebab tu akhir zaman sekali, di hujung sampai dekat dunia nak kiamat, dikatakan orang-orang daripada Habsyi akan merobohkan Kaabah. Tak ada lagi Kaabah. Dunia kiamat akan berlaku kiamat. Makna dia kalau kita tengok di sini, Allahu Akbar, kita bukan fikir hak kiamat. Kiamat bila pun kita tak tahu. Bila pun kita tak tahu. Tapi kita fikir ni yang tanda-tanda kiamat yang nak main kat kita ni. Siapa dia yang nak main kat kita? Perang. Peperangan akhir zaman, perang dunia ketiga. Dalam perang dunia ketiga akan bangkit dan keluarlah Imam Mahdi. Bila keluar Imam Mahdi, akan terbitlah, keluarlah Dajjal. 3 perkara yang kalau kita dengan nisbah nilai kita orang Melayu ni dapat bertahan tak ni? Perang. Dapat tahan tak perang? No. Kalau dah perang kita tak mampu tahan, nanti keluar Imam Mahdi, agak-agak kita boleh beriman tak? Kalau kita tak bertauhid dengan Allah, kalau kita tak kenal Allah, kalau kita tak beriman dengan apa yang Nabi bawa, agak-agak bila Imam Mahdi keluar kita boleh beriman tak? Ni persoalannya. Persoalannya, kalau dah Imam Mahdi keluar, kalau di zaman kita ni Imam Mahdi keluar, tentu Dajjal akan keluar. Kalau Dajjal keluar, agak-agak kita boleh lari lepas daripada dia tak? Persoalannya, Tuhan kita tak kenal. Hak yang janji Nabi kita tak perasan. Tiba-tiba bila main Dajjal, agak-agak kita boleh elok daripada nak lari pada dia dah. Boleh tak kita berasa Dajjal kita tak akan mengaku Tuhan? Agak-agak boleh tak? Kita tengok nilai sendiri. Kalau terayah pun manusia boleh kata Tuhan. Kalau Dajjal yang dia main sebesar-besar makhluk, yang dia boleh bagi apa yang kita nak, yang dia boleh bangkitkan orang yang mati daripada kubur, yang dia boleh bagi turun hujan bagi kita, agak-agak kita sembah dia. Tu kata hak ni dekat. Kalau jadi dengan kita, zaman kita, kalau jadi tak kita, anak kita, agak-agak lepas dah daripada masalah iman. Tu penting. Itu penting. Sebab tu nanti di akhir zaman bila Dajjal keluar, orang-orang yang beriman tak akan tunduk kepada Dajjal kerana dia dapat mengenal Dajjal itu. Dajjal itu tertulis di dahi dia kafarah. Orang beriman saja boleh kenal kafarah. Orang ni saja yang tak akan ikut dia. Dan orang ni akan kenal Tuhan bukan jirim, bukan Arab, dia tak akan sembah Dajjal. Tapi kalau kita tak kenal Tuhan ni bukan jirim, bukan Arab, kita tengok besak dia, kita akan sembah dia. Kufur. Wal'ayazubillah min zalik. Kiamat tak lagi ketika Dajjal keluar, kufur. Kiamat tak lagi ketika Imam Mahdi keluar tak beriman. Agak-agak jadi ke mana? Ni persoalan yang kita kena fikir. Kalau kiamat, wallahualam, bila masa kita tak tahu. Bila masa tak tahu. Perdebatan ada yang mengatakan Imam Mahdi berperang 9 tahun, kemudiannya memerintah 9 tahun. Nabi Isa pula perintah 3 tahun. Panjang lagi kalau kita nilai dengan masa tu. Tapi ni masa yang kita nak menghadapi perang dunia ketiga, perang terakhir. Bermula dengan perang teknologi. Laut akan jadi hitam nanti. Laut akan jadi hitam. Sebab apa? Sebab senjata nuklear dia meletus dalam laut. Habis. Tak boleh dah nak guna senjata, tak boleh. Habis dah kuasa nuklear, tak ada atas muka bumi, tak ada dah. Nak perang dengan apa lagi dah. Sebab pada ketika perang dunia ketiga nanti dia merebak sampai perang Sabil. Perang zaman Imam Mahdi. Sebab tu kata mengaji tauhid penting. Kalau kita tak kenal ni, Allahu Akbar, hak hujung tu takut masa yang dikatakan oleh Nabi, masa yang dijanjikan oleh Nabi, masa tu takut masa kita. Ataupun masa anak kita. Kalau masa kita tu wallahu alam, tapi kalau masa anak kita tu nampak dekat. Masa anak kita tu nampak dekat. Takkan kita sanggup tengok anak kita ikut Dajjal daripada ikut Imam Mahdi. Ni persoalannya.
Kalau hari ni kita tak sungguh-sungguh dengan masalah tauhid, tak kenal sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, tak kenal sungguh-sungguh sifat Tuhan, macam mana kita nak nafi sifat yang ada pada Dajjal yang boleh buat segala perkara ni? Di India, di Indonesia, perempuan mengaku Tuhan pun ada orang sembah, kan? Jadi kita tak boleh kata tak mungkin, mana boleh nak sembah manusia ni. Kita cakap law ni boleh. Kita sedangkan undang-undang Allah Ta'ala kita tak takut, tapi undang-undang dunia lebih kita takut. Takkan bila Dajjal turun kita tak sembah dia? Undang-undang Allah Ta'ala kita tak nak rasa apa, tapi undang-undang dunia, Masya Allah, siapa berani naik motor pergi jalan-jalan kata tak pakai helmet? Takut tergedik-gedik. Tu dunia, tu undang-undang dunia, kan? Ni Pak kata, kita bila kita muhasabah balik diri kita, kita tengok, Allahu Akbar, sebenarnya kita ni tak cukup tauhid untuk bekalkan kita kalau menghadapi keadaan yang nak sampai tu. Tak cukup. Bukan kata hak dengar, hak cakap teruk tak ada arah, duk fikir boleh ke? Boleh ke? Allah kita cakap pandai. Cakap pandai. Tapi kalau Dajjal keluar main duduk depan, harus kita pun tak tahu lagu mana. Wal'iyahzubillah. Minta Allah Ta'ala jauhkan. Jadi kalau kita tengok yang dikatakan agama ni, ialah apa dia? Agama ni ialah undang-undang Allah Ta'ala, hukum hakam Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul untuk diamalkan oleh Rasul dan disampaikan kepada umat untuk diamalkan, bukan sampai pada umat untuk jadi tontonan. Untuk diamalkan. Jadi kata musannif, apa dia undang-undang ni? Iaitulah undang-undang ini dinamakan agama Islam. Undang-undang ini dinamakan agama Islam. Makna dia, undang-undang tu adalah agama. Agama itu ialah yang dikehendaki di sini, undang-undang yang Islam punya. Islam tu ialah satu kalimah, satu perkataan lain yang nak menunjukkan bahawa undang-undang yang Allah Ta'ala redha. Apa dia undang-undang yang Allah Ta'ala redha? Apa dia? Iaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala, yakni undang-undang yang Allah Ta'ala redha, undang-undang yang Allah Ta'ala terima di sisi Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala, undang-undang hanya undang-undang Islam. Lain daripada tu taghut. Lain pada tu taghut, Allah Ta'ala tak terima. Tak terima. Tak usah buat amal lah baik macam mana pun, tak terima. Tak terima. Maka kata musannif, nyata daripada ta'rif, pengertian ataupun penerangan, pengenalan itu, bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala. Yang mana undang-undang Allah Ta'ala ini yang dihantar akan dia undang-undang Allah Ta'ala ni hantar dengan melalui rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah Ta'ala, hantar melalui lidah-lidah rasul kepada umat manusia. Lidah-lidah rasul. Rasul ni siapa dia? Penyampai, penyambung segala utusan Allah Ta'ala, yang menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Ni rasul-rasul. Mereka yang Allah Ta'ala lantik, lelaki yang Allah Ta'ala lantik untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang melalui rasul-rasulnya Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang bersangkutan dengan akidah. Undang-undang tu tadi ni, undang-undang tadi ni, undang-undang yang bersangkutan dengan apa? Undang-undang yang bersangkutan dengan akidah. Bab akidah, iaitu bab keyakinan di dalam hati, iaitu dinamakan akidah, iaitu bab yang bersangkut dengan iman.
perkara yang bersangkut dengan iman, hukum hakam yang bersangkut dengan iman. Maka ada padanya undang-undang Allah Ta'ala. Dan dengan perkara yang bersangkut dengan ibadah, perkara yang sangkut dengan ibadah, undang-undang di dalam perkara yang bersangkut dengan ibadah ada dalam ni. Undang-undang Allah Ta'ala ni. Adalah undang-undang Allah Ta'ala. Dan undang-undang yang bersangkut dengan muamalah. Akidah, tauhid, ibadah tu amal zuhir, fiqh. Amal zuhir fiqh tu apa dia? Bab fiqh ni, amal zuhir ibadah ialah amal yang semayang, puasa, zakat, haji. Ibadat-ibadat zuhir. Dan muamalah juga perkara-perkara yang sangkut dengan fiqh. Amal zuhir juga muamalah. Apa dia muamalah? Perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli. Semua perkara yang bersangkut dengan jual beli ada undang-undang yang siap dah Allah Ta'ala sediakan. Bab saham ke, bab apa sahaja, saham, jual beli, hutang dan sebagainya, semua ni perkara yang bersangkut dengan muamalah. Hukum hakam jual beli. Kita ke tak mengaji langsung hukum hakam jual beli ni. Hukum hakam jual beli, tambah tu dia ni wajib ain, orang yang berniaga ni kena mengaji hukum hakam jual beli, kena mengaji. Kita yang mengaji pun sekurang-kurangnya kena tahu rukun jual beli. Rukun pun tak tahu. Rukun jual beli pun tak tahu. Janji aku beli, kawan tu janji aku jual, masuk duit. Hak dia kira belah untung, hak kita kira belah sedap. Selesai. Dia belah untung lah, aku tak kira, janji untung, rugi aku tak mau nego. Dia ni pula, kita pula yang beli, janji sedap, baik, elok. Berapa aku tak kira, lagu mana aku tak kira, janji aku beli sedap. Tak boleh. Dia kena mengaji bab jual beli ni. Hukum hakam jual beli pun kena mengaji. Bab pajak memajak, pajak kan kita ramai orang pajak dusun. Pajak dusun ni kalau tak mengaji, Allahu Akbar, pajak pun jadi tak sah. Kadang-kadang kita tersilap cara pajak dia. Boleh tak kita nak pajak pokok yang belum jadi buah? Kita nak ambil buah, kita nak ambil buah durian, kita pajak pokok yang bunga tak ada, boleh tak? Tu yang kata semua ada siap. Bab muamalat ni kena mengaji ke semua dah siap. Bila kita tak mengaji, hak ni yang tu tak biasa dengar pun. Nak dengar guna kita tak biasa ngaji. Kalau dia biasa mengaji ada, macam-macam segala benda ada. Kita Islam ni bab saham kira siap dah, diajak siap dah, semua dah. Main saham boleh tak boleh. Saham macam mana boleh beli, saham macam mana tak boleh, macam mana jual saham, semua ajak. Tu jual beli online tu semua Islam ajak siap, ada kat kita. Bagaimana kita beli dengan bayaran yang dah hantar tapi barang kita tak tengok, siap ada dalam Islam, ada siap dah jual online tapi kita tak sedar. Dah kita tak mengaji hukum hakam jual beli barang. Beli barang kita beli, bayar duit, barang tak tengok, apa dia? Beli online siap ada dah hukum hakam dia, kena mengaji. Jadi Islam dah mengatur hukum hakam. Allah Ta'ala atur dah hukum hakam kita. Siapa buat terbit main hukum hakam? Nabi terbit buat main hukum hakam. Nabi cerita. Jadi siapa yang mengkitabkan ni? Ulama yang kitabkan hukum hakam. Jadi semua ulama yang mengkitabkan hukum hakam ni adalah bid'ah. Pasal Nabi tak buat, Nabi tak ada tulis. Nabi tak tulis Quran pun, Nabi tak tulis. Tu nak kira kok mana tu? Nak kira kok mana tu? Bid'ah ni. Bid'ah. Semua ulama yang tulis hukum hakam ni bid'ah. Pasal apa? Zaman Nabi tak ada hukum fiqh. Tak ada fiqh, tak ada. Tasawuf tak ada. Tauhid tak ada. Nama hukum tak, nama tu tak ada. Fiqh, tauhid, tasawuf tak ada nama tak ada. Tiba-tiba main zaman ulama
Baru ada nama. Yang ni nama dia semayang. Oh, ni hukum fiqh, bab ibadat. Dia ada hukum-hukum nama dia, buh nama. Dulu tak ada. Nah, tu nak kira benar. Siapa yang buh nama ni nak kira benar ni? Sebab itulah kena tengok. Kullu bid'atin dalalah ni kita kena tengok tiap-tiap yang ditambah, yang dibuat yang pada zaman Nabi tak ada ni, semuanya sesat. Kita kena tengok yang mana yang sesat ni. Yang mana? Kalau yang fiqh pun kita kata sesat, letih lah. Tiba-tiba lah ni kita duk hak fiqh pun sesat. Yang Nabi maksudkan sesat ni yang mana? Yang sesat yang bawa masuk neraka ni yang mana? Sesat yang mana bawa masuk neraka? Tu kata tiap-tiap tambahan yang kita buat ini adalah satu kesesatan, dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Yang mana ni kena tengok bagi elok lah, tengok bagi elok. Takkanlah orang semayang silap pekat masuk neraka habis, sedangkan dalam fiqh taubat Allah Ta'ala ampun dosa, selesai. Tapi ada yang Allah Ta'ala tak ampun. Hak bid'ah yang ni Allah Ta'ala tak ampun ni. Apa dia? Syirik ke Allah Ta'ala. Syirik tu bid'ah lah. Menyembah selain daripada Allah Ta'ala, syirik. Yang ni Allah Ta'ala tak ampun kalau mati. Hak ni yang tiap-tiap kesesatan masuk neraka. Jadi kita jangan duk pakai semua perkara nak masuk neraka, semua masuk neraka, kesian lah. Wirid masuk neraka, ada apa pasal? Jadi benda-benda ni semua ni menjadi khilaf yang menyebabkan kita jadi bercerai-berai. Cerai. Habis rosak masalah apa ni, ukhuwah Islamiah ni rosak dengan sebab apa? Sebab kita bercerai dengan benda-benda yang kecil yang kita perbesarkan dia. Kecil kita perbesarkan dia. Sebab tu kita jaga. Baik, segala hukum hakam Allah Ta'ala ni semuanya berkait selain daripada ibadat, muamalat. Kalau di dalam robok fiqh ni dia ada 4 robok, maka robok yang ketiganya ialah munakahat. Kena mengaji hukum hakam munakahat, kena mengaji. Agak-agak bila kita mengaji munakahat? Agak-agak bila kita mengaji bab hukum hakam munakahat? Kalau zaman saya ingat mula mengaji munakahat ni bab nikah kahwin ni zaman tahun 98 kot kalau tak silap saya, mula ada kursus kahwin 96 ke atas. 96 ke atas baru mula ada kursus kahwin. Sebelum tu tak ada kursus kahwin. Hak tak ada kursus kahwin tu, nikah daripada dulu sampai lah 30 tahun 40 tahun. Hak ada kursus kahwin tu, nikah 2 tahun cerai. Masa nikah grand habis. Masa nikah ni habis. Satu hotel dia sewa daripada orang punya hebatnya. Tak sampai 2 tahun cerai satu dunia tau. Ni tu kata mengaji munakahat yang tak kena gaya. Dia jadi syarat baru. Hak ni yang jadi masalah. Kita menambahkan syarat, kalau dia jadi kebaikan tak apa. Tapi menambahkan syarat kena ada sijil. Kena ada sijil apa? Sijil belajar apa? Sijil apa? Khusus. Sijil khusus nikah. Bila ada sijil, tu imam tak boleh tanya banyak. Letih. Hak tu yang tu imam letih. Bila tu imam tanya banyak, depa report. Tak tanya tu dia. Lepas nikah tak nampak muka dah. Masa nak nikah ni, rumah tu imam 4 kali ulang mai. Lepas nikah, belakang tu imam tak biasa nampak langsung. Padan tu imam kena tanya banyak juga. Tanya tengok baca Fatihah lepas ke tak. Nak jadi anak Qoriah dia, tu imam nak kena tanggung. Sebab nak jadi anak Qoriah dia, tiba-tiba anak Qoriah tak kerti baca Fatihah, angkat nikah itu hang takkan tak tahu. Betul tak? Padan tu imam kena tanya, hang baca Fatihah tengok nak tengok betul tak? Gaya tu imam suruh, masa saya pergi kursus, dia kata siapa dah kursus, tu imam tak boleh tanya banyak dah. Pasal kami dah kursus dah, dapat sijil dah. Masalah. Sebab tu kena mengaji betul-betul. Lelah
Kelih-kelih tingkap-tingkap aku meluat, aku tak mau tengok hang. Hang balik rumah mak pak hang, Ustaz, main dua aku tak mau dah, aku cemui hang. Cemui hang hampir balik. Agak-agak nak jadi guru mana? Biasalah ni tak mengaji, dia kan tahu apa. Lafaz kinayah, lafaz sahih, dia tak tahu. Sarih ke kinayah, dia tak tahu. Agak-agak jadi guru mana? Halau pergi balik rumah mak pak hang. Aku tak mau tengok muka hang dah. Agak-agak aku benar. Tak mengaji. Munakahat kita tak mengaji. Benda ni berlaku dekat orang muda berlambak-lambak. Berlaku berlambak-lambak. Hang tak mau? Tak mau aku? Suruh hang tak mau? Tak mau sudah, mampu epi kat hang, aku pun tak mau hang. Nampak? Hak ni kelih biasa. Jadi biasa. Agak-agak dia sedang gedok tu. Nah, sedang gedok bab munakahat ni. Jatuh ke tak jatuh, tolak. Tak sedap. Jadi sebab apa? Sebab kita tak mengaji bab munakahat. Kena mengaji. Fardu ain ni semua. Sebab semua nak nikah. Ada siapa tak mau nikah? Ada siapa tak mau nikah? Hampa nak nikah? Doh, tanya hak kecil. Hak kecil pun nak nikah, tambah ke hak tua. Nah, hak kecil pun nak nikah, tambah ke hak tua. Jadi semua wajib kena mengaji, kena tahu. Tapi kita tak mengaji. Benda-benda ni semua kita tak mendalami dia. Sekurang-kurangnya kita duduk di dalam majlis fardu ain. Nah, kita tengok jadual kuliah kita. Ada tak bab munakahat? Ada tak bab muamalah? Ni fardu ain ni. Tak ada. Tak ada letih. Bila tak ada letih, bab munakahat tak ada. Bila ada bab munakahat, kalau kita jadi tok imam, hampir mengaji. Ada bab munakahat, hampa pergi mengaji. Hak ni hampa kena reti, budak-budak muda kena pergi mengaji. Barulah dia kira terjamin sikitlah dari sudut sekurang-kurangnya tak beramal tapi ada ilmu sekurang-kurangnya dia reti. Ni langsung tak reti munakahat. Dan robok yang keempat bagi fiqh jinayat. Jinayat ni atas kita ni orang awam ni fardu kifayah. Bukan fardu ain. Fardu kifayah. Tahu sikit-sikit jadilah bab hukum hakam jinayat. Sebab apa? Sebab kita nak tahu hukum Allah Ta'ala macam mana tu ya. Sebab apa? Sebab kita boleh pelihara diri daripada buat perkara yang Allah Ta'ala larang, yang takut kena hukum had dan sebagainya. Kena tahu sikit-sikit. Tapi siapa yang fardu ain kena tahu? Siapa yang fardu ain kena tahu? Orang yang menjadi penggubal hukum. Dengan mereka angkat tangan, terlaksana hukum. Mereka ni kena tahu. Wajib atas mereka kena tahu. Siapa dia kalau kita? Siapa dia kalau kita yang wajib kena tahu? YB? Tiba-tiba YB bukan orang Islam. Agak-agak hukum Islam nak macam mana? Sebab tu nak pilih orang yang nak tolong cakap kat kita pun, kita kena pilih yang redha dengan Islam. Tak kira lah siapa pun. Redha dengan Islam. Bila bercakap tentang undang-undang Islam, dia redha. Bukan benda main-main. Lepas tu kita duk kalut macam mana nak buat hukum. Nak buat hukum mana? Berapa orang yang nak sokong hak Islam pun tak boleh angkat. Ini kesalahan kita. Dia balik main kat kita balik. Sebab tu kena ngaji. Dia jadi ilmu ni penting sangat dekat kita. Di dalam agama tu dia ada perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara yang berkaitan dengan fiqh, perkara yang berkaitan dengan tasawuf dan sebagainya ni, termasuklah ilmu-ilmu tasawuf, iaitu ilmu macam mana nak menyucikan hati dan sebagainya. Jadi kenalah dalam arti kata lain, bila disebutkan agama bermakna segala undang-undang hukum hakam bagi mencorakkan kehidupan manusia, yang datang undang-undang ni daripada Allah Ta'ala melalui lidah Rasul. Tu yang sebab tu ad-din dimaknakan dengan cara hidup, iaitu undang-undang yang nak membentuk cara hidup manusia. Nama dia agama. Apa dia agama? Undang-undang daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak. Kalau undang-undang Allah Ta'ala nama apa? Undang-undang Islam. Kalau undang-undang lain daripada Allah Ta'ala, bukan. Jadi banyaklah agamanya. Banyaklah agama. Sebab banyak undang-undang. Undang-undang macam-macam. Agama ni undang-undang ni, agama ni undang-undang ni, agama ni undang-undang ni.
Semua undang-undang ni Allah Ta'ala terima tak? Tak terima. Yang Allah Ta'ala terima Islam. Nah, jadi mereka tak payah tanya banyak-banyak. Inna dina indallahil Islam. Agama ataupun undang-undang yang Allah Ta'ala terima, undang-undang Islam. Lain daripada tu Allah Ta'ala tak terima. Buatlah sebaik mana pun. Selesai. Nah, benda ni kita kena nampak dari dulu. Nah, kini dan selamanya lagi akan datang. Jangan duk terkalih lah. Tak untung lompat, mana untung lari. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula undang-undang Allah Ta'ala yang 5 perkara. Undang-undang Allah Ta'ala ni 5 perkara. Tak banyak pula, sikit je. Cerita sembangnya banyak. Undang-undang Allah Ta'ala 5 ya. 5 perkara. Iaitu 5 perkara tu: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Undang-undang ni kena ke atas sekalian manusia. Undang-undang Allah Ta'ala yang dinamakan hukum hakam agama, yang diturunkan kepada Rasul, disampaikan kepada sekalian manusia. Makna dia undang-undang ni kena pada sekalian manusia. Kena pada sekalian manusia. Undang-undang Allah Ta'ala ni dia kena pada sekalian manusia dan jin. Jin pun kena, manusia pun kena undang-undang ni. 5 perkara, tak banyak pun. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia, sebab undang-undang ni turun kat manusia. Undang-undang ni turun kat manusia. Bila sebut manusia, kena selalulah dengan jin. Undang-undang ni turun kat manusia, tapi kena selalulah dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia, melainkan mereka ni taat patuh akan undang-undang Allah Ta'ala. Jadi undang-undang ni bila sebut kena kat manusia, kena selalu dah kat jin. Baik, maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia, apa perbuatan manusia, apa gerak-geri manusia, apa sahaja perkara yang diperbuatkan oleh jin dan manusia, semua hak yang manusia dan jin buat ni, semuanya tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang. Makna dia tak terlepas. Tak terlepas daripada, tidak keluar ni makna dia tak terlepas daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut. Pasal apa kata tak terlepas? Cuba habaq, buat apa yang tak kena hukum? Tak termasuk dalam hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Buat apa? Buat apa yang tak kena hukum? Mati je. Tak ada lah hukum. Mati duduk dalam, tak ada lah. Cuma nak kena hukum je lah. Undang-undang tak kena lah. Nak kena hukum je. Tak ada. Makna dia segala hidup ni semua kena dengan hukum ni. Duduk hukum lah. Jalan hukum apa? Makan hukum apa? Minum hukum apa? Menikah hukum apa? Kencing hukum apa? Berak hukum apa? Tidur hukum apa? Semua ada hukum. Macam mana kata tak ada hukum? Ada, semua ada hukum. Berak pun ada, masuk jamban ada hukum. Lagi apa dia lagi? Apa saja? Tidur berangan-angan pun ada hukum. Apa benda semua ada hukum. Kerja ada hukum, semua ada hukum dengan wajib, sunat, haram, makruh. Semua ada hukum. Tiba-tiba kita kata, politik tak boleh campur dengan agama. Politik tak ada hukum ke? Politik tak ada hukum ke? Kalau macam tu makna dia politik tak sebelah, dia jadi agama lain pula. Sebab dia tak kena dengan hukum Allah Ta'ala. Sebab tu tak boleh. Ni yang maksud yang kita kata, kita tak boleh asingkan politik. Kita masukkan politik di dalam beragama. Kita beragama dengan berpolitik. Tapi yang tak boleh berparti, asabiah. Nabi tak bagi. Yang Nabi suruh kita pegang dengan parti Allah. Hak lain jangan. Duduk dengan parti Allah. Apa dia parti Allah? Yang kita pilih jalan Allah, yang kita pilih jalan Rasulullah, yang kita pilih yang ikut Rasulullah, yang kita pilih yang ikut Allah. Hak ni yang Nabi suruh kita buat. Hak ni yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Duduk dalam hukum tu. Semua hukum tu. Kalau kita pilih lain daripada yang tu,
kebinasaan, kerosakan, semua duk ada. Jadi diterang siap-siap dah kat kita. Hukum hakam ni tak ada satu pun yang terlepas daripada kehidupan manusia. Sikit pun tak terlepas. Kalau ada siapa yang kata terlepas, aku berlepas diri daripada hukum sekian, kufur. Tak ada. Makan pun ada hukum, minum ada hukum, bersembang ada hukum, celek mata pun ada hukum. Celek mata pun ada hukum, pejam mata pun ada hukum. Tidak. Celek mata tengok yang haram, hukum dia haram. Pejam mata pada ketika solat mazhab Syafi'i, hukum dia makruh. Pejam mata ketika tidur harus. Mana tahu orang nak tidur tak mau buka, tak mau pejam ke? Dia nak buka je mata ke? Harus nak pejam-pejam, tak mau pejam sudah. Tapi lazim macam kita tidur pejam lah. Hukum. Jadi hukum apa yang tak kena dengan kita? Tak ada. Semua kena. Sebab tu kita bila bercakap kena berhati-hati. Jangan kita lebih sebab kita tak tahu. Ni tak boleh ni politik, jangan cakap. Tak boleh. Dia tak sangkut dengan agama. Nak cakap bab agama, cakap bab agama lah. Mana boleh cakap lagu tu? Tak boleh. Kita nak panggil orang main mengajak. Nak mengajak boleh, politik jangan cakap. Habis tu nak mengajak apa? Sebab tu kena faham. Nak menyatakan yang benar walaupun politik, cakap. Ni duk halang yang nu, halang yang ni. Kita sedang memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah ni sampai mati siapa tak boleh padam. Melainkan kita mati pun kita terpadam. Cahaya Allah tetap tak akan padam. Jadi hukum syarak ada 5. Hukum undang-undang Allah Ta'ala ada 5. Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut. Yang dinama akan dia undang-undang yang tersebut itu hukum-hukum syarak. 5 hukum itu dinamakan dengan hukum-hukum syarak, ataupun juga dinamakan dengan hukum-hukum taklifiyah. Hukum syarak ni hukum yang datang daripada Allah Ta'ala. Hukum taklifiyah ni hukum yang diberati, yang dibangsakan kepada bebanan. Taklif, dibebankan, ditekankan, dikerasi atas yang menanggung hukum. Siapa dia yang menanggung hukum? Sekalian manusia dan jin yang mukallaf. Semua tanggung hukum. Yang lagi akan datang menyebut akan dia di dalam huraian hukum syarak, insya-Allah. Maka sikit habis lagi. Maka nyata pula, mana tahu kok bulan depan tak boleh mai dah. Takkan ni kan kita lah ni kan undang-undang. Perhimpunan semua kalau boleh disuruh dibatalkan sampai ke sembahyang Jumaat pun tak sembahyang. Tak apalah. Kita selama mana memang Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar untuk keluar daripada musibah. Ikhtiar. Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar. Tapi kalau nak keluar daripada musibah yang berat dengan sebab nak meninggalkan yang berat, tak apa. Nak tinggal Jumaat ni berat, maka musibah tu kena berat. Keluar tak apa. Ni kalau kita tengok daripada satu sudut, tak berat lagi. Boleh lagi. Buat dulu. Sampai berat baru kita buat keputusan. Baru kita buat keputusan. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Baiklah. Maka nyata pula daripada huraian ini bahawa pengenalan agama itu, ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama, dia tak kenal takrif agama. Dia tak tahu apa dia. Bila sebut agama ni dia tak tahu apa dia. Tu yang hak tak tahu ni, yang duk kata agama semua sama. Mana boleh sama? Tak sama. Sikit pun tak sama. Bila sebut agama tak sama. Sebab apa? Sebab agama pada satu sudut undang-undang. Ya. Satu sudut undang-undang. Tapi bila sebut semua agama yang dengan makna nama bagi agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, semua sama. Tu tak sama. Bila sebut agama, ya sama. Sebab nama dia undang-undang. Perhimpunan undang-undang, perhimpunan hukum hakam. Ya, agama perhimpunan hukum hakam. Tapi bila ada nama bagi agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, tak sama.
Dia tak sama. Sebab agama yang Allah Ta'ala terima Islam. Agama lain Allah Ta'ala tak terima. Mana dia undang-undang lain Allah Ta'ala tak terima. Undang-undang agama Kristian tak terima, agama Hindu tak terima, agama Yahudi tak terima, agama apa pun lain pada Islam tak terima. Mana boleh agama sama? Tak sama. Tak sama. Nah, kalau kita kata semua tuntutan agama sama, semua pilih baikkan. Ya betul. Agama tuntut kita buat baik, semua agama tuntut buat baik. Semua agama nak masuk syurga, betul? Semua agama tuntut nak masuk syurga, betul? Betul? Nah, tapi kalau semua agama sembah Tuhan yang sama, tak sama. Tak betul. Tu tak betul. Nah, tak betul. Baik. Ramai orang tak kenal agama, hanya pandai menyebut, pandai menulis jua. Siap tulis tadi ni dengan dalilnya, dalil agama. Sebut pandai, tulis pandai, siap ramai dalil agama lagi. Tapi tak tahu apa hakikat makna agama yang sebenar. Ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama, tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Tak kira lah undang-undang apa, tak ikut. Ramai yang tak ikut. Maka setengahnya, musannif habaknya setengahnya tak ikut undang-undang ni. Apa dia? Sembahyang saja, puasanya tidak. Ramai tak sembahyang saja, puasanya tak? Tak ramai kot. Tak ramai kalau sembahyang puasa tak ni. Nah, tapi kalau dulu ya, dulu ramai pakat sembahyang tapi tak puasa. Pakat memang ramai sembahyang tapi tak puasa, ramai lembak dulu. Tambah-tambah orang kampung hak game motong, game buat bendang. Sembahyang tak tinggal tapi puasa tak boleh buat, tak larat. Orang kampung dia mai zaman menebang kayu, game menebang kayu apa, tak puasa, ramai. Betul. Hak tu kita nampaklah hak musannif tulis ni dia ambil daripada tahun-tahun 60-an. Nampaklah 70-an, 70-an ramai sembahyang tapi tak puasa. Nah, buat bendang apa sebagainya. Tapi law ni ramai yang puasa tapi tak sembahyang. Berlambak-lambak. Bazar Ramadan sampai nak berjalan tak boleh. Azan di masjid Padang Serai tak ada orang, tak penuh masjid pun, tapi di bazar Ramadan nak berjalan tak boleh. Nampak sangat ramai yang puasa tapi tak sembahyang. Nah, itu betul. Berlambak. Kalau bazar Ramadan ni, ya Allah, bazar Ramadan habis satu negeri tu kan habis. Tak mana ada bazar Ramadan, mau kat turun habis. Makan punya bazar. Tu di musannif habaq kita ni. Dan setengahnya sembahyang, puasa, menunaikan haji, tidak mengeluarkan zakat. Hak ni orang kedekut bakhil. Mayang, puasa, zakat, haji pi 3 kali, umrah pi